Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua Form 1 Tingkatan 1 Maha Johor semua. Okey. So pada semalam kita pun melihat secara berkenaan dengan koordinasi dan juga gerak balas, di mana kita pun membincangkan berkenaan dengan homeostasis. So apakah itu definisi bagi homeostasis dan bagaimanakah berlakunya homeostasis ini secara terutama dalam badan manusia. Okey, dan kita pun melihat dua kawal atur yang paling utama ke dalam badan manusia untuk mengekalkan persekitaran dalamnya yang baik, iaitu adalah kawal atur kandungan air dan juga suhu badan, dan apakah perubahan-perubahan yang berlaku jika keadaan tersebut tidak normal dan untuk kembali semula kepada yang normal. Dan kita pun melihat beberapa contoh homeostasis dalam haiwan, seperti kucing bagaimana mengekalkan suhu badannya, anjing juga mengekalkan suhu badannya macam mana, siput macam lebah, dan juga haiwan-haiwan reptilia. Ini ada contoh-contoh bagaimana haiwan-haiwan ini mengekalkan homeostasis dalam badan mereka. Contoh hari ini kita masuk kepada homeostasis dalam tumbuhan. So homeostasis tidak limited kepada haiwan semata-mata, tetapi juga kepada tumbuh-tumbuhan juga. So tumbuh-tumbuhan juga dia mengalami perubahan dari segi dia punya persekitaran dalam, mainly kepada kandungan air dan juga suhu bagi tumbuhan tersebut. So bagaimanakah tumbuh-tumbuhan ini dapat mengawal atur kandungan airnya, terutamanya kandungan air pada hari sejuk dan panas. So air daripada tumbuhan ini selalunya akan hilang secara semula jadi melalui satu proses yang dipanggil sebagai transpirasi. So transpirasi adalah satu proses kehilangan air dalam bentuk wap air yang biasanya berlaku dalam tumbuhan. Dan kadar transpirasi ini akan semakin bertambah bergantung kepada beberapa faktor, seperti faktor suhu dan juga faktor pergerakan angin. So itu faktor utama dalam menentukan kadar transpirasi. So inilah perkara yang semula jadi. So air memang akan menjalankan proses transpirasi, iaitu kehilangan air secara semula jadi, untuk dua sebab utama. Yang pertama adalah untuk mengekalkan suhu tumbuhan tersebut kepada tahap yang optimum, dan yang kedua, dengan adanya transpirasi ini maka tumbuhan tersebut boleh menyerap dan mengangkut air daripada tanah melalui akar pergi ke atas ke seluruh bahagian tumbuh-tumbuhan tersebut. So transpirasi ibarat seperti vacuum. So air yang keluar akan digantikan berupa dalam bentuk penyerapan air oleh akar daripada tanah. So seolah-olah transpirasi adalah satu vacuum, yang keluar akan digantikan semula. So ini dapat mengangkut air daripada bawah pergi ke seluruh bahagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan tadi saya katakan bahawa transpirasi ini dia ada beberapa faktor, tapi faktor paling utama ialah faktor suhu. So pada suhu yang yang panas, contohnya pada suhu yang panas terutamanya pada waktu siang. So bagaimana transpirasi berlaku? So transpirasi iaitu kehilangan air ini berlaku pada bahagian daun, pada ruangan ataupun liang-liang stoma yang terdapat pada permukaan bawah daun. So ingat balik, stoma adalah bukaan yang dikawal bukaannya oleh sel-sel pengawal. So sel pengawal ini yang akan mengawal pembukaan liang-liang stoma tersebut. So dan pentingnya stoma ini adalah untuk apa? Membenarkan kemasukan ataupun pertukaran gas, oksigen dan juga karbon dioksida keluar dan masuk daripada dan juga ke dalam daun, dan juga pada masa yang sama membenarkan pergerakan keluar wap-wap air daripada tumbuhan pergi ke persekitaran. So inilah fungsi bagi liang-liang stoma yang dikawal bukaannya oleh sel-sel pengawal. So pada waktu siang, apa yang kita dapati ialah liang-liang stoma ini dia akan terbuka. So dia akan terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun akan tersejat lebih mudah melalui transpirasi. So bila waktu siang, liang stoma ini akan terbuka dan proses transpirasi akan berlaku, maksudnya pengangkutan air daripada bawah sampai ke atas berlaku, dan tumbuhan juga mendapat air dan juga menjadi sejuk. Sedangkan punya suhu dia normal. Tetapi jika cuaca terlalu tinggi, pada waktu tengah hari, kemuncak panas terik yang sangat panas, kebiasaannya liang stoma ini akan mula mengecil, akan mula menutup. Sebab apa? Untuk memastikan tidak terlalu banyak air yang hilang daripada tumbuh-tumbuhan tersebut.
Dan jika pada waktu yang sejuk, pada waktu yang seperti hujan ataupun lembap, so transpirasi akan mula berkurangan, yang stoma akan mula menutup ataupun mengecil. So air tidak akan keluar secara banyak. So ini ialah bagaimana kawal atur terutamanya kandungan air dan juga suhu bagi tumbuh-tumbuhan tersebut bergantung kepada proses transpirasi. Alright. Dan akhir sekali kita tengok kepada kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup. So, apakah kepentingan homeostasis? Okay, yang pertamanya adalah dengan adanya homeostasis ini, maka persekitaran dalam badan kita dan juga benda hidup yang lain dapat dikawal, dapat diselenggara dan dapat dipastikan pada tahapnya optimum. Okay, sebab ingat sel-sel badan kita ini memerlukan keadaannya optimum untuk berfungsi dengan baik. Okay, contoh kena ada suhu yang bagus, okay, air yang mencukupi dan sebagainya. Okay, so dengan adanya konsep homeostasis ini dapat mengekalkan persekitaran dalam, supaya sel-sel badan kita dapat bertindak ataupun dia dapat berfungsi dengan lebih baik. Itu tujuan utama bagi homeostasis. Yang kedua, bila sel badan kita dapat berjalan dengan baik, maka kelangsungan kehidupan pun dapat diteruskan. Berarti aktiviti-aktiviti yang biasa kita buat seperti berjalan, berlari dan sebagainya dapat dijalankan dengan baik. Dan metabolisme kita juga pada tahapnya optimum dan juga mungkin lebih cekap. So pentingnya adanya pengawal aturan persekitaran dalam yang dipanggil sebagai homeostasis. Sebab itulah perlunya kita bersyukur. Sebab adanya satu mekanisme yang akan memastikan bahawa keadaan badan kita ini berada pada tahap yang sangat optimum, sangat berfungsi dengan baik. So kena bersyukur bahawa benda ini kita tak perlu nak kawal secara sedar. So benda ini berlaku secara automatik. So ini sahaja untuk bab koordinasi dan gerak balas bagi tingkatan 1. Itu sahaja untuk saya pada hari ini. So maaflah jika lighting kurang baik, saya berada dalam keadaan gelap. Saya sajalah nak bagi feeling gitu. Alright. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kelas akan datang kita akan tengok pada bab 4 iaitu bab pembiakan. Sekian, terima kasih. Wassalam.